Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. Masih tajuk yang sama, Reka Bentuk Pembungkusan, standard pembelajaran 4.1, Reka Bentuk Pembungkusan Produk, standard kandungan 4.1.4, menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk pembungkusan yang akan dihasilkan. 4.1.5 membuat lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan yang akan dihasilkan mengikut kategori produk. Objektif pada hari ini, murid dapat menjana idea dan membuat lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan yang akan dihasilkan. Kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya sekiranya dapat menjana idea dan membuat lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan yang akan dihasilkan. Murid-murid boleh semak buku teks muka surat 58 hingga 63. Menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk pembungkusan yang akan dihasilkan. Pertama sekali, sebelum kita nak buat reka bentuk pembungkusan, kita mesti ada idea macam mana kita nak hasilkan reka bentuk. Yang pertama mestilah bahan apa yang kita nak gunakan untuk membuat reka bentuk pembungkusan tersebut. Kedua, kesesuaian mengikut produk. Ketiga, reka bentuk itu menarik atau tidak. Dan saiz yang bersesuaian. Tak kiralah kamu nak buat reka bentuk produk apa. Makanan ataupun pembungkusan alat tulis. Macam itulah. Jadi maksudnya kita kena kesesuaian produk tu. Pembungkusan tu mesti dah sesuai dengan produk yang ingin kita hasilkan. Okey, ini adalah contoh-contoh reka bentuk pembungkusan. Kalau kamu tengok kat sini, buah-buahan, tengok dia bungkus kan. Lepas tu dia ada dia punya stiker dia. Ni sushi, tart, minuman. Ini pula adalah contoh untuk reka bentuk pembungkusan bagi kosmetik, peralatan dapur, perkakasan elektrik dan juga kasut. Jadi daripada situ dah kamu nampak kan kalau apa yang sesuai mengikut kategori produk yang ingin kita hasilkan. Baiklah, kita tengok contoh lakaran pembungkusan mengikut kategori. Okey, ini adalah contoh pembungkusan menggunakan kotak. Apa pembungkusan yang sesuai dengan menggunakan kotak? Contoh antaranya ialah makanan, pakaian, apa lagi? Kasut. Itu adalah pembungkusan yang sesuai bagi kotak. Okey, seterusnya menggunakan beg kertas. Apa lakaran yang sesuai kalau kita nak hadiahkan beg kertas ni? Contoh kamu nak bagi hadiah present kat seseorang kan. Dalam kamu boleh letak baju, letak apa lagi yang akan sesuai? Kasut, tudung. Itu adalah salah satu reka bentuk yang boleh kamu gunakan untuk daripada beg kertas. Okey, ini adalah lakaran reka bentuk pembungkusan beg plastik. Kalau beg plastik sekarang ni, kalau kamu tengok pelbagai jenis bentuk, walaupun ia daripada plastik tapi corak depan dia. Kan macam-macam. Lepas tu, sesuai tak dia punya saiz dia dengan produk yang kamu hasilkan, yang kamu nak gunakan. Okey, ini pula lakaran reka bentuk pembungkusan botol plastik. Ni apa yang sesuai? Bukan ni minuman kan. Sekarang orang buat jus minuman kan. Gunakan botol plastik. Baiklah, seterusnya cikgu nak kamu cuba jana idea lakaran idea kamu, pembungkusan. Kamu kena cari satu produk yang ingin kamu hasilkan dan kamu cuba lakarkan. Cikgu nak kamu lakarkan dua jenis lakaran produk. Tak kira lah kamu nak buat makanan ke, nak buat bentuk apa namanya, air minuman ke. Makanan pun kalau kamu tengok sekarang ni, ada orang buat gunakan botol kan, lakaran daripada botol kan. Jadi cikgu nak kamu botol tu kamu lukis, kamu hias kat botol tu apa yang kamu nak lukis. Tapi kena buat lakaran dulu. Kamu boleh tengok daripada buku teks muka surat 58 hingga 63 tu ada contoh. Baiklah, daripada dua lakaran yang dah kamu lukis tu, cikgu nak kamu kaji balik lakaran kamu tu. Lepas tu, cikgu nak kamu bermaklumat ni, maksudnya kamu tulis bahan apa yang kamu gunakan untuk pembungkusan tu. Contoh kat sini, dia gunakan bot lekap,
Lepas tu dia ada tali. Lepas nampak kat sini. Dia siap dengan dia punya ukuran dia sekali. Cikgu nak kamu buat macam tu. Ukuran dia kan. Lepas tu apa alatan yang kamu gunakan ni tulis. Contoh kat sini ialah alatan pensel pemadam. Elemen, ruang, rupa, tekstur. Kamu dah belajar kan tentang elemen kan. Lepas tu fungsinya apa? Untuk membungkus makanan segera seperti ayam goreng, kentang, goreng dan kek. Kat sini. Ini ada contoh dia lakaran satu. Dia ada dua bentuk lakaran nampak ni. Satu dia bentuk kecil sikit. Daripada lakaran ni tadi, cikgu nak kamu buat yang bermaklumat. Bagi cantik. Ni nampak ni. Inilah yang bermaklumat ni. Siap dengan dia punya ukuran dia, berapa panjang dia. Nama syarikat dekat kotak tu kamu tulis apa kamu nak tulis. Bahan kandungan, tanda harga, nama produk, corak dia. Contoh ni kat sini ni. Ini adalah contoh. Yang ini cikgu nak kamu hasilkan bentuk lakaran produk kamu ni macam ni. Kesesuaian reka bentuk, bahan yang digunakan, ukuran reka letak item-item dalam label, elemen-elemen yang digunakan. Yang ini yang cikgu nak kamu cuba lukis, kamu lakar. Daripada situ contoh yang kat sini cikgu dah buat ya. Okey, sebelum tu, sambil kamu dah buat tu, cikgu nak kamu kira kos bahan. Bahan apa yang kamu gunakan untuk buat reka bentuk pembungkusan. Kat sini, contoh yang cikgu gunakan ialah kad manila dan gam saja. Jadi, kos keseluruhan untuk membuat reka bentuk pembungkusan untuk cikgu ialah hanyalah RM1.20. Daripada situ, kamu dah lakar tadi, cikgu nak kamu hasilkan reka bentuk pembungkusan yang telah kamu buat. Ini adalah contoh yang cikgu dah buat, nampak kat sini. Ini adalah lakaran yang telah cikgu lukis. Yang cikgu dah buat yang bermaklumat ni, nampak ni. Tak berapa clear, tak berapa jelas ni. Tak apa, nanti cikgu terangkan, cikgu snap dalam group. Ini nampak di sini yang cikgu dah tulis dah berapa panjang dia, nampak. Ni contoh cikgu punya. Lepas tu cikgu dah dapat dia punya ukuran dia ni. Cikgu lukis pada board ataupun pada manila card yang cikgu nak guna ni. Tak apa-apa nampak sangat. Daripada situ, lepas tu yang mula mengukur dan menandakan. Kamu dah ukur, ikut tu, kamu tanda. Langkah yang kedua ialah, nampak ni, memotong bahan yang telah diukur. Ni cikgu dah potong lah. Ni tadi yang cikgu lukis tu, cikgu dah potong. Cikgu dah tulis siap-siap dengan kata yang cikgu nak tulis tu. Ataupun kalau kamu ada stiker, kamu boleh tampal. Langkah yang ketiga, mencantum. Sapu gam pada bahagian yang hendak dicantumkan. Ni cikgu dah gam lah ni. Dah siap dah. Dan membuat kemasan. Inilah buat pelekat ke. Ni sebab cikgu tak ada pelekat. Kat rumah pun tak ada. Kalau kamu kat rumah ada, kamu boleh buat harga kandungan. Kalau lagi cantik sebenarnya kat bawah ni sebab tu kamu tulis. Mungkin ni ada boleh buat penambahbaikan. Kat sini ke tulis nama syarikat ke kan. Ataupun nama kamu ke, alamat rumah kamu ke. Ni contoh pembungkusan yang telah cikgu hasilkan. Jadi cikgu nak cuba pula kamu buat hasilkan reka bentuk pembungkusan yang kamu boleh buat. Tak semestinya kamu gunakan kotak, atau kalau kat rumah kan kamu kuih-kuih bekas kuih raya kan banyak kan daripada botol tu kan. Jadi kamu lukis botol tu, lepas tu kamu lukis buat stiker ke kat botol tu, tampal kan. Contoh kamu nak buat Cocoja. Produk kamu mungkin Cocoja terlazat ataupun Cocoja batang kali. Contoh. Kamu boleh buat kat situ, lepas tulislah nama kamu, harga dia berapa. Itu adalah satu pembungkusan. Ini adalah contoh hasil reka bentuk pembungkusan yang telah cikgu hasilkan. Jadi cikgu nak kamu cuba buat yang lagi cantik. Tak semestinya guna kotak, boleh guna botol, gunakan plastik, mengikut kreativiti masing-masing. Okay. Untuk aktiviti minggu ni, apa yang perlu kamu buat ialah yang pertama sekali, cikgu nak kamu lakarkan reka bentuk pembungkusan bermaklumat. Maksudnya kat sini kamu lukis dulu, kamu lakarkan. Kamu nak buat bentuk apa? Contoh kamu nak buat balang krepik ataupun balang kokoja. Ataupun kamu nak buat popia cheese kat situ kan. Daripada situ kamu lukis bentuk botol tu. Lepas tu dekat botol tu kamu nak letak gambar apa. Kamu tulis dulu. Itu yang boleh dikatakan sebagai lakaran
reka bentuk pembungkusan bermaklumat. Maksudnya daripada lakaran kamu tu dah ada maklumat dah lengkap dah. Saiz botol tu berapa, stiker tu besar mana, warna apa, itu lagi lengkap. Okey, daripada situ, daripada lakaran yang kamu buat, cuba kamu nilai balik, okey tak? Cantik tak? Sesuai tak dengan produk yang kamu ingin hasilkan? Dan buat penambahbaikan. Kemudian, apa yang terus kamu buat ialah kamu kira kos bahan. Okey. Contoh, kamu nak buat pembungkusan untuk kamu nak hasilkan Kokoja. Kokoja tu berapa harga botol tu contoh. Kamu kata, dah kamu tengok kat kedai, harga dia satu botol tu ikut saiz, biasa ada saiz, ada RM1, RM2, RM50 kan. Kamu ambil contoh, ambil satu tu harga dia RM50. Lepas tu, kamu nak tampal stiker pula. Stiker tu berapa pula harga dia? Stiker tu sekali dengan printing dia semua, contoh satu tu jatuh kepada RM10. Stiker tu siap. Jadi kamu pun tulislah kat situ harga kos bahan. Tadi cikgu dah terangkan juga. Kamu boleh juga semak pada buku teks macam mana nak mengira kos bahan. Dalam buku teks muka surat 59 ada. Okey, dah selesai kamu kira kos bahan. Cikgu nak kamu hasilkan reka bentuk pembungkusan tersebut. Maksudnya kamu buatlah pembungkusan tu. Maksudnya kalau kamu buat daripada botol ke ataupun buat kotak ke, kamu hasilkan. Dah siap hasilkan tu semua. Kemudian cikgu nak kamu rakam hasil kerja kamu buat, bentangkan produk kamu. Contoh kat sini awak kata, okey baiklah hari ini saya nak terangkan tentang reka bentuk pembungkusan Kokoja batang kali. Saya menggunakan botol ini berharga RM1.50 dan stiker dengan harga RM50. Okey. Saya gunakan botol bersaiz ini begini kerana kamu ceritalah sebab apa nak gunakan botol. Okey, sebab lebih sesuai ke, mudah nak dibawa ke, tak mudah tumpah kan, terangkan. Itu sahaja untuk hari ini. Dan benda aktiviti ni, lakaran ni cikgu nak kamu buat dalam buku RBT 3D. Lakaran reka bentuk aktiviti, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan, mengira kos bahan ni semua ni kamu tulis dalam buku RBT. Yang ini kamu buat. Dan bentangkan hasil. Cikgu bagi masa dalam 2 minggu. Minggu depan tak ada RBT kan. Jadi kamu boleh rakam dan buat selesaikan. Minggu lagi satu, kamu boleh tunjukkan hasil kerja-kerja kamu dekat cikgu. Kita tengok hasil kerja kamu masing-masing. Boleh kan? Baiklah, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.